Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bincangkan topik yang kelima, iaitu gerakan tingkatan 5 sains. Yang pertama kita tengok subtopik 5.1, iaitu menganalisis gerakan kenderaan di darat. Okey, jadi kenderaan di darat dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama, kita ada kenderaan tanpa enjin. Sebagai contohnya, kita ada basikal. Pada basikal ini menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkannya, dan manusia tidak dikira sebagai enjin. Dan satu lagi kenderaan ialah kenderaan dengan enjin. Sebagai contohnya, kita ada kereta, bas, lori, motosikal, yang biasa kita lihat di jalan raya. Okey, so kita tengok pada struktur dan prinsip operasi kenderaan dengan enjin. Jadi enjin ditafsirkan sebagai satu mesin yang menukarkan tenaga kimia dalam bentuk bahan api, petrol, diesel dan sebagainya, kepada tenaga kinetik, tenaga pergerakan, untuk menghasilkan gerakan. Yang pertama kita tengok dahulu enjin petrol. Enjin petrol dikelaskan sebagai enjin pembakaran dalaman, kerana pembakaran berlaku dalam satu kebuk yang tertutup di dalam enjin. Okay, yang kedua kita tengok pula enjin petrol 2 lejang. Kemudian kita tengok pula enjin petrol 4 lejang. Jadi untuk enjin petrol 4 lejang ini, enjin ini mempunyai 4 omboh ataupun biasa disebut sebagai piston, di mana 2 omboh akan bergerak ke atas, manakala 2 omboh lagi bergerak ke bawah. Jadi mereka bergerak mengikut susunan yang ditetapkan. Dan seterusnya, setiap omboh ini bergerak dalam 4 peringkat yang dikenali sebagai kitaran pembakaran 4 lejang. Sekarang kita tengok pula enjin petrol 4 lejang. Jadi ini contoh enjin petrol 4 lejang. Dia ada 1, 2, 3, 4 omboh atau piston, dan dia ada lejang. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan lejang. Okey, jadi lejang yang pertama dikenali sebagai lejang aruhan. Ada juga yang menggunakan istilah lejang masuk. Di sini kalau kita tengok, yang pertama sekali pada lejang aruhan ini, kita lihat pada injap. Di sini kita ada 2 injap. Yang pertama kita ada injap exhaust. Pada ketika ini dia tertutup. Injap exhaust ini adalah untuk membenarkan keluarnya bahan sisa pembakaran untuk dikeluarkan daripada enjin, contohnya karbon dioksida, karbon monoksida dan sebagainya. Manakala pada injap masuk pula, ianya terbuka. Maksudnya pada ketika ini, bila dia terbuka, dia akan membenarkan kemasukan campuran bahan api dan juga udara. Dan udara ini sebenarnya yang membantu proses pembakaran adalah oksigen. Jadi ini yang berlaku pada lejang aruhan. Di sini adalah tempat di mana akan berlaku pembakaran pada dalam silinder kebuk. Dan pada ketika ini omboh bergerak ke bawah. Jadi bila omboh bergerak ke bawah, dia akan menghasilkan isi padu yang besar di sini. Bila isi padu besar terhasil, dia akan menghasilkan satu tekanan yang rendah. Ini yang membenarkan kemasukan campuran bahan api dan udara pada injap masuk yang terbuka ini. Jadi inilah lejang aruhan. Inilah RTM coil yang tugas dia mengalihkan tenaga kinetik pada roda kenderaan nanti.
Jadi pada lejang ini dikatakan campuran bahan api dan udara dia sedut masuk ke dalam silinder pembakaran. Okey, seterusnya kita tengok pula lejang yang kedua, dinamakan sebagai lejang mampatan. Okey, pada ketika ini kalau kita lihat kedua-dua injap adalah tertutup. Jadi di sini tidak boleh udara, gas dan sebagainya tidak boleh keluar daripada bahagian silinder kebuk ini, maka dia ditutup. Dan pada ketika ini omboh akan bergerak ke atas. Jadi bila omboh bergerak ke atas, sebenarnya dia memanfaatkan campuran bahan api dan juga udara tadi. Bila dimanfaatkan, sebenarnya bila berlaku letupan dalam enjin ini, dia akan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Daripada lejang mampatan, campuran bahan api dan udara dimanfaatkan. Jadi tengok pula lejang kuasa, masih lagi kedua-dua injap tertutup. Pada ketika ini kalau kita lihat di sini palang pencucuk akan memainkan fungsi dia. Palang pencucuk ini akan menghasilkan percikan api dan menyebabkan berlakunya pembakaran di dalam silinder kebuk ini, dan omboh ini akan ditolak ke bawah. Jadi ini akan menghasilkan satu daya tolakan yang kuat terhadap omboh tadi. Jadi dalam lejang kuasa ini, palang pencucuk akan menyalakan campuran bahan api dan udara, dan gas panas tadi akan mengembang dan menolak omboh tadi ke bawah dan menghasilkan satu daya yang besar. Okey, seterusnya ini adalah lejang exhaust. Lejang exhaust ini bukan lejang kuasa, lejang exhaust. Di mana pada ketika ini kalau kita lihat, injap exhaust akan terbuka. Bila dia terbuka, pada masa yang sama injap masuk akan tertutup. Pada ketika ini tidak dibenarkan kemasukan bahan api dan juga udara. Dan pada masa yang sama omboh ini akan bergerak ke atas. Jadi bila omboh bergerak ke atas, dia akan menolak keluar bahan-bahan hasil sampingan pembakaran seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan sebagainya lah. Jadi ini merupakan lejang exhaust. Ini bukan lejang kuasa, lejang exhaust. Jadi secara umumnya pada lejang exhaust ini, omboh bergerak ke atas menolak wasap exhaust keluar daripada silinder melalui injap exhaust yang terbuka. Jadi ini secara umumnya ditunjukkan 4 lejang, mulai daripada pertama, kedua, ketiga, keempat, dan berlaku letupan tersebut. Jadi ini merupakan 4 lejang yang terlibat dalam bikin petrol 4 lejang. Okey. Seterusnya kita tengok pula enjin diesel 4 lejang. Kalau lihat pada foto yang diberikan di sini, ada satu kesilapan, iaitu foto ini. Dalam enjin diesel tidak ada palang pencucuk. Okey, ini salah kan? Ini sepatutnya tidak ada pada enjin ni. Okey, masih lagi dia mempunyai 2 injap, iaitu injap exhaust dan juga injap masuk. Dan pada lejang aruhan ini lejang yang pertama, kalau kita perhatikan injap exhaust tertutup, injap masuk terbuka. Jadi bila injap masuk terbuka, maka campuran udara dan juga diesel boleh masuk ke dalam silinder pembakaran. Dan pada ketika ini omboh akan bergerak ke bawah, jadi akan menghasilkan isi padu yang besar, tekanan yang rendah, membenarkan kemasukan bahan api dan udara. Dan pada ketika ini udara tersebut disedut masuk ke dalam silinder tersebut. Jadi ini merupakan lejang pertama, lejang aruhan. Kemudian kita ada lejang mampatan. Pada lejang mampatan ini, kedua-dua injap akan tertutup.
Dan pada ketika ini ombor akan bergerak ke atas, maka campuran bahan api dan udara tadi akan dimampatkan. Jadi pada lejang mampatan, udara dalam silinder dimampatkan sehingga ketekanan dan suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi ini yang nanti akan membantu proses pembakaran yang berlaku di lejang kuasa. Kalau dilihat sini pada lejang kuasa, kedua-dua injap masih lagi tertutup, dan pada ketika ini pemantik minyak tu dia akan memantikkan masuk minyak diesel ke dalam silinder di sini, yang berlakulah proses letupan pembakaran di situ. Secara umumnya untuk lejang kuasa, diesel disuntik ke dalam silinder. Suhu tinggi dalam silinder menyebabkan pembakaran campuran diesel dan juga udara. Dan yang terakhir kita ada lejang exhaust. Sama konsepnya dengan lejang petrol tadi. Injap exhaust akan terbuka, ombor akan bergerak ke atas dan akan menolak hasil sampingan pembakaran untuk keluar melalui liang exhaust tadi. Secara umumnya untuk lejang exhaust, ombor akan bergerak ke atas menolak wasap exhaust keluar daripada silinder. Konsepnya hampir sama dah, cuma untuk enjin diesel dia tidak ada palang pencucuk. Okey, seterusnya kita lihat pula enjin petrol dua lejang. Enjin petrol dua lejang ni lebih simple. Dan kalau dilihat pada struktur ni, tak nampak injap sangat di sini. Jadi dia terbahagi kepada yang pertama sekali lejang ke atas. Dan pada lejang ini kalau kita lihat berlaku petikan api pada palang pencucuk pada kebuk pembakaran, maka berlaku pembakaran pada ketika ini ombor bergerak ke atas, salur exhaust tertutup, dan juga pada ketika ini petrol dan udara pun kalau lihat di sini dia akan disekat oleh ombor yang bergerak ke atas. Sebabnya salur masuk akan terbuka membenarkan kemasukan udara ke ruang yang mengisi kebuk engkol ini. Jadi, secara umumnya pada lejang ke atas ini campuran bahan api dan udara dalam kebuk pembakaran akan dimampatkan. Dimampatkan di mana? Pada kebuk pembakaran. Manakala campuran petrol dan udara disalurkan ke dalam kebuk engkol, dia masuk ke sini. Ini kawasan kebuk engkol. Yang ketiga, bunga api palang pencucuk menyalakan mampatan campuran dalam kebuk pembakaran tadi. Kemudian dia ada satu lagi lejang, sebab dia dua lejang. Lejang yang kedua adalah lejang ke bawah. Jadi kalau kita lihat pada lejang ke bawah ini, salur exhaust tertutup. Ini bukan exhaust, ini exhaust tertutup. Lengan masuk, salur masuk tertutup. Ombor bergerak ke bawah. Ini adalah kawasan kebuk engkol. Jadi di sini tunjukkan salur exhaust terbuka, dia akan bergerak ke atas sini. Jadi petrol baru dan campuran udara dalam kebuk engkol akan mengalir masuk ke dalam kebuk pembakaran. Di sini dia akan bergerak masuk ke sini pula. Yang kedua, wasap exhaust disingkirkan melalui salur exhaust di sini. Ini yang berlaku. Jadi enjin petrol dua lejang lebih simple berbanding dengan 4 lejang. Dia cuma ada
lejang ke atas dan lejang ke bawah saja. Biasanya kita tengok perbandingan antara enjin petrol 4 lejang, enjin diesel 4 lejang dan enjin petrol 2 lejang. Okey, untuk persamaan kita ada untuk ketiga-tiga enjin ini, semua enjin ialah enjin pembakaran dalaman kerana pembakaran berlaku dalam silinder pembakaran, silinder kebuk pembakaran. Yang kedua, persamaan yang kedua, kesemua enjin menukarkan tenaga kimia menjadi tenaga haba dan juga tenaga kinetik. Kimia adalah udara dan juga bahan bakar. Tenaga haba terhasil bila berlaku pembakaran dan tenaga kinetik terhasil bila ombak digerakkan. Okey, dari segi perbezaan yang pertama untuk enjin petrol 4 lejang menggunakan palang pencucuk. Semua enjin petrol menggunakan palang pencucuk. Semasa lejang aruhan, ini perbezaan kedua, campuran dan petrol dan udara disedut ke dalam silinder. Perbezaan yang ketiga, untuk ciri enjin petrol 4 lejang, kurang kuasa dan kurang cekap. Okay, kurang pencemaran. Petrol dan udara masuk dan gas exhaust keluar melalui injap. Ada injap masuk, injap exhaust, dan pembakarannya melalui 4 lejang. Okay. Digunakan oleh kenderaan ringan seperti kereta dan juga van. Okey, untuk enjin diesel 4 lejang, dia tidak menggunakan palang pencucuk tapi menggunakan pemantik minyak. Semasa lejang aruhan, hanya udara disedut ke dalam silinder semasa lejang aruhan ini. Maka bahan bakar tidak disedut masuk. Yang disedut masuk cumalah udara sahaja. Okey, enjin diesel 4 lejang lebih kuasa dan lebih cekap berbanding dengan enjin petrol 4 lejang. Dari segi pencemaran, enjin diesel lebih menghasilkan pencemaran berbanding dengan enjin petrol. Kita boleh lihat di jalan raya, lori-lori, bas mengeluarkan asap hitam. Maksudnya banyak telaga, banyak pencemaran. Okey, diesel disuntik ke dalam silinder melalui pemantik minyak dan gas exhaust keluar melalui injap. Kalau dibandingkan dengan enjin petrol 4 lejang, petrol dan udara masuk. Ini diesel disuntik. Jadi, itu perbezaan dia. Okey, pembakaran 4 lejang sama dengan petrol 4 lejang. Digunakan pada kenderaan yang lebih berat, contohnya lori dan bas. Dan juga mesin-mesin yang lebih besar lah, JCB, steamroll dan sebagainya. Okey, seterusnya untuk enjin petrol 2 lejang. Enjin petrol ini menggunakan palang pencucuk, jadi berbeza dengan enjin diesel 4 lejang, tapi sama dengan enjin petrol 4 lejang. Yang kedua, campuran petrol dan udara disedut masuk ke dalam kebuk engkol. Okey, ini tak sama dengan enjin diesel kerana enjin diesel hanya udara yang masuk. Manakala untuk enjin petrol 4 lejang, campuran petrol dan udara disedut masuk ke dalam silinder pembakaran. Jadi untuk 4 lejang disedut masuk ke dalam kebuk engkol. Yang ketiga, enjin petrol 2 lejang kurang cekap berbanding enjin petrol 4 lejang. Lebih banyak pencemaran berbanding dengan enjin petrol 4 lejang, tapi kurang berbanding dengan enjin diesel 4 lejang. Yang kelima, untuk enjin petrol 2 lejang, petrol dan udara masuk dan gas exhaust keluar melalui salur keluar. Okay. Yang ini yang untuk yang diesel dan yang exhaust, dia ada injap. Dia ada injap masuk dan juga injap exhaust. Yang ini ada salur keluar. Okay. Yang seterusnya untuk enjin petrol 2 lejang hanya melibatkan pembakaran 2 lejang sahaja. Ada lejang ke atas dan lejang ke bawah sahaja.
Dan untuk enjin petrol 2 lejang ini, biasanya digunakan oleh kenderaan motosikal dan motor pemotong rumput. Maksudnya enjin yang kecil. Digunakan pada enjin yang kecil. Okey, sebenarnya kita tengok hubungan antara struktur dan operasi enjin dan pergerakan kenderaan. Okay. Jadi yang pertamanya dia bermula pada bahagian enjin di sini. Kalau kita lihat di sini, enjin ini dia ada omboh, pergerakan omboh ke atas dan ke bawah menggerakkan kebuk engkol. Ini engkol di bawah ni. Engkol ini akan menyebabkan pergerakan berlaku pada gear. Jadi kita ada gear di sini dan gear ini boleh ditukar-tukar untuk mengubah kelajuan kenderaan. Kemudian tenaga kinetik ini dihantar kepada roda melalui kebuk pemacu. Jadi kebuk pemacu tugas dia menggerakkan ganda yang akan menggerakkan roda ini. Di sini pun ada gear dia, ada sambungan dia di sini. Nah, di sini kita ada kebuk engkol penerangan dia, gear memindahkan pergerakan kebuk engkol ke kebuk pemacu di sini. Ini yang akan menggerakkan roda, maksudnya menggerakkan kenderaan ini. Jadi itu konsep yang menunjukkan hubungan antara struktur dan operasi enjin dan pergerakan kenderaan. Jadi tamat untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.